Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang PJ City, yang mana Sabah menang 3-1 hasil jaringan Neto, Sadir Ramdhani dan juga Jackson. Manakala gol PJ City dijaringkan oleh S. Kumaran untuk menjadikan gol kedua beliau dalam saingan Liga Super selepas 2 game. Kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik. PJ City bermain dengan baik, Sabah bermain dengan sangat baik, open gameplay yang sangat baik di wide area, di bahagian tengah dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih berjaya untuk memanfaatkan peluang yang ada adalah pasukan Sabah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah kelebihan dan juga kekuatan pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah dari segi situasi bola mati ataupun dead ball position, ataupun senang cerita dalam bahasa mudahnya adalah set pieces, yang mana pada perlawanan ni ketiga-tiga gol pasukan Sabah adalah terhasil daripada situasi bola mati ataupun set pieces. Satu dari corner dan dua daripada free kick. Jadi benda ini menunjukkan yang pasukan Sabah adalah pasukan yang berbahaya sekiranya mereka dapat set pieces. Sebab apa? Sebab mereka ada free kick ataupun mereka ada specialist taker untuk mengambil corner kick dan juga free kick untuk membuat hantaran ke dalam kotak penalti bagi mencari target man yang ada dalam kotak penalti mereka. Dan pasukan Sabah pula ada target man yang boleh dijadikan dan mempunyai heading yang sangat bagus seperti Neto dan juga Jackson, yang mana kedua-dua player ni ada ketinggian dan boleh merebut bola di udara. Semalam kita boleh tengok gol Jackson, satu tandukan yang agak tinggi dilakukan oleh Jackson menerima umpanan daripada Badrul, dan gol Neto satu hantaran yang baik daripada Badrul. Jadi boleh saya katakan sangat-sangat perfect. Mereka ada free kick specialist, mereka ada corner kick specialist, ada orang yang boleh buat hantaran tepat kepada target man, dan mereka punya target man pun boleh untuk melakukan tandukan untuk menjaringkan gol. Itu pun sangat-sangat padu. Dan mereka juga ada Sadir Ramdhani yang boleh ambil free kick dari jarak dekat untuk menjaringkan super marvelous gol lah pada perlawanan semalam. Boleh saya katakan free kick yang lawa daripada Sadir Ramdhani terus menewaskan akil goalkeeper pasukan PJ City. Itu yang pertama, situasi bola mati pasukan Sabah memang sangat-sangat berbahaya. Yang kedua, yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah corak permainan mereka. Untuk pada perlawanan ini, mereka menunjukkan satu perubahan yang sangat-sangat bagus, iaitu mereka sangat-sangat ofensif di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Yang mana pada perlawanan ini kita boleh tengok Sadil dan juga Rizal di bahagian kanan memang ofensif. Rizal selalu naik ke atas buat overlapping untuk membantu Sadil. Sadil pun pandai untuk buka game kepada Rizal dan sebagainya. Dan di bahagian kiri mereka ada Tommy Mawat dan juga Nazirul Naim, yang mana kedua-dua player ni pun sangat-sangat ofensif. Tommy Mawat dengan gerakan dan juga kelajuan beliau di bahagian kiri sering kali memberi ancaman kepada defend pasukan PJ City. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberikan saya satu gambaran yang bahagian kanan dan juga kiri pasukan Sabah ni memang betul-betul hidup, dan mereka hanya perlu untuk memastikan yang gerakan mereka lebih lancar untuk next game, dan mereka perlu memastikan yang pemain sentiasa support mereka. Sekiranya mereka serang belah kanan, maka akan ada player lagi yang tunggu di bahagian tengah untuk menerima umpanan. Jadi itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, yang saya suka untuk pasukan Sabah ataupun kelebihan pasukan Sabah adalah perubahan yang dimainkan oleh Dato' Ong Kim Swee, yang mana beliau meletakkan Taiki di bahagian tengah. Yang mana apabila beliau meletakkan Taiki di bahagian tengah, saya menampakkan satu perubahan yang sangat-sangat berbeza di bahagian tengah pasukan Sabah, yang mana dengan kemasukan Taiki yang diberikan peranan free roll, beliau punya movement sangat cantik, yang mana beliau banyak bergerak sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke tengah, dan beliau pula boleh menjadi connector ataupun penghubung di antara bahagian winger dan juga bahagian serangan kepada Neto. Jadi ini adalah player yang sebenarnya diperlukan oleh pasukan Sabah di bahagian tengah untuk menyambung antara bahagian tengah, bahagian sayap dan juga bahagian serangan, iaitu Taiki. Sebab apa? Sebab Taiki punya movement, Taiki punya pergerakan memang sangat-sangat smooth pada perlawanan semalam. Bahkan free roll yang diberikan kepada Taiki menunjukkan beliau adalah seorang player yang rajin, dan yang paling penting beliau boleh menyambungkan bahagian tengah antara Badrul kepada Neto, bahagian kanan dan juga kiri Tommy Mawat kepada Neto, dan juga bahagian kanan Sadil kepada Neto. Jadi beliau adalah orang yang menyambung
keempat-empat arah ini. Ini yang Sabah hilang pada first game menentang Negeri Sembilan hari itu. Dan kehadiran Taiki telah memperbaiki benda tersebut walaupun tidak nampak sepenuhnya, hanya berlaku dalam certain area ataupun certain minute sahaja ataupun certain gerakan. Tetapi secara overallnya Taiki is the best man untuk bermain di posisi tersebut untuk memastikan yang gerakan pasukan Sabah ketika menyerang sentiasa ada penyambung dan juga connector ke bahagian hadapan. Itu yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang keempat yang saya suka tentang pasukan Sabah adalah bagaimana mereka build up. Mereka sentiasa build up daripada bawah menggunakan Jackson, Rawison, lepas tu Pak Tesu dan juga Dominic Tan. Yang mana build up daripada bawah mereka ni menunjukkan yang mereka memang komit. Mereka berani untuk build up daripada bawah sebab mereka tahu yang apabila build up pada bawah mereka bermain dengan back 3, so mereka ada banyak choice. Sama ada untuk buka game ke bahagian tengah mencari Badrul, buka game kepada wingback mencari Sadil, buka game kepada winger untuk mencari Tommy Mawat ataupun mencari Sadil, kan? Jadi mereka pandai. Jadi build up yang cuba dilakukan daripada bawah nampaknya semakin ada peningkatan. Mereka lebih berani, mereka ada confident, lebih keyakinan untuk build up daripada bawah berbanding dengan game menentang Negeri Sembilan. Nampaknya mereka pandai untuk control game dah sekarang. Jadi benda tu sedikit sebanyak membuatkan saya teruja untuk tengok apa yang Sabah boleh buat pada musim ini. Itu untuk pasukan Sabah. Dan kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah, mereka masih lagi perlu memastikan yang bahagian serangan Neto sentiasa mendapat support yang bagus. Sebab apa? Sebab Sabah punya movement dah bagus. Mereka banyak buat hantaran ke hadapan di belakang pertahanan dan sebagainya, true passing yang lawa dan sebagainya. Tetapi dari segi persefahaman, chemistry, pemain-pemain Sabah perlu lagi dibina. Mereka perlu meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Mereka punya off-ball movement pun perlu dipertingkatkan. Mereka punya positioning ketika meminta bola pun perlu dipertingkatkan. Jadi dalam erti kata lain, pemain-pemain Sabah perlu lebih banyak bergerak untuk memastikan yang mereka ada banyak space dan banyak pilihan untuk passing bola kepada rakan pasukan. Dan mereka perlu lepasi pemain-pemain pertahanan pasukan lawan dari demarking. Jadi benda tu perlu diperbaikilah. Daripada demarking tu maksudnya dari dijaga oleh pemain pertahanan pasukan lawan lah. Itu yang perlu Sabah perbaiki lagi untuk the next game lah. Yang perlu memastikan Sabah ada banyak choice ketika menyerang. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam, bila Sadir dapat bola, Sadir nak buka pergi bahagian tengah, bola hilang dan sebagainya. Benda tu tak maulah. Kita tak boleh nak memfokuskan untuk Sabah bermain dengan terlalu ofensif hanya di bahagian wide. Tak boleh macam tu. Mereka juga perlu lebih fokus untuk attack di bahagian serangan, di bahagian tengah juga. Kalau tak, rugilah ada player seperti Taiki tapi tak manfaatkan bahagian tengah untuk menyerang. Kesian Neto, tak dapat bola, tak ada support. Dan yang seterusnya, kelemahan yang terakhir, Neto perlu lebih berani untuk bertindak tinggalkan position, iaitu beliau perlu lebih berani untuk drop ataupun untuk bergerak lebih kepada wide di bahagian kanan ataupun bahagian kiri untuk support winger. Dan Taiki pula lebih perlu berani untuk gantikan tempat Neto sekiranya Neto tinggalkan posisi sebagai serangan untuk menjadi sebagai seorang striker. Sebab apa? Sebab kalau Neto dah pergi kanan, tak ada striker, siapa nak jaga? So Taiki yang diberi peranan free role tersebut perlu berani untuk cover tempat Neto dalam setiap game. Itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan PJ City, apa yang boleh saya puji pada perlawanan semalam adalah mengenai direct football mereka. Direct football mereka bermain dengan sangat baik. Mereka bertahan dengan baik. Mereka tewas hanya melalui gol, situasi bola mati. Benda tu memang kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Tetapi daripada segi bertahan, overall PJ City punya praising sangat-sangat cemerlang. Mereka patut dipuji dari segi praising. Pertahanan mereka sangat-sangat cemerlang. Bahagian kanan Aaron Kumar dan sebagainya. Itu yang boleh saya puji. Defending shape mereka bagus. Cumanya mereka tewas daripada segi dead ball position. Yang kedua yang boleh saya puji adalah tentang Eskumaren lah. Yang mana Eskumaren nampaknya dari segi finishing, beliau adalah finisher yang terbaik untuk pasukan PJ City. Yang mana boleh saya katakan pemain tempatan menjaringkan 2 gol dalam 2 perlawanan awal. Itu adalah satu benda yang bagus untuk skuad kebangsaan. Jadi Eskumaren perlu keep the momentum, jangan bagi injured lagi, and doakan dengan injured yang tu je untuk pasukan PJ City. Untuk kelemahan PJ City, ada benda yang perlu diperbaiki. Yang pertama, PJ City tak boleh nak terlalu memfokuskan
menyerang di bahagian wide area. Yang mana apabila mereka terlalu memfokuskan menyerang di bahagian wide area, pemain-pemain lawan dah boleh baca. Yang mana kita boleh tengok gerakan-gerakan PJ City dengan long ball. Mereka akan buka kepada winger mencari S. Kumaran di bahagian kanan, mencari Ruben Tiran di bahagian kiri. Senang sangat untuk dibaca pergerakan-pergerakan pasukan PJ City yang bermain dengan long ball dan juga direct football. Jika mereka teruskan begitu, tak ada variety, maka setiap game mungkin kita akan nampak benda tu bosan, benda tu senang dibaca. Tetapi sekiranya pasukan lawan buat mistake, maka benda tu adalah kelebihan untuk pasukan PJ City. Tapi cubalah untuk attack kot bahagian tengah sama, untuk memastikan yang pasukan lawan pun agak terkejut kan. So benda tu sikit sebanyak akan mengganggu rentak lah, sebab senang dibaca oleh pasukan lawan. Jadi secara rumusannya, Sabah semalam memang manfaatkan peluang daripada segi dead ball position. PJ City bertahan dengan baik, tapi sayang mereka tak boleh challenge bola tinggi. Dan mereka masih lagi berada dalam takut bermain long ball dan juga direct football. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.